Yang Ketua, saya tertarik tentang isu kebajikan pekerja asing, terutama kalau kita melihat beban yang ditanggung oleh pekerja-pekerja ini. Bukan sahaja mereka menanggung untuk membersihkan rumah, tapi memelihara kanak-kanak, kadang-kadang menjaga warga emas, di masa yang sama kena jaga kebun, di masa yang sama kena masak dan sebagainya. Kadang-kadang berkongsi. Ini adalah satu perkara yang sangat membebankan, mana mungkin dapat dilaksanakan oleh seorang individu dengan tugas yang begitu banyak. Jadi saya harap pertimbangan ini diambil kira oleh pihak kementerian dalam menentukan kebajikan pekerja asing terutamanya. Dan yang kedua, saya ingin penjelasan apakah akta yang ada setakat ini terhadap warga pekerja-pekerja yang dirogol oleh majikan. Saya bertemu dengan satu kes bagaimana pekerja asing ini dirogol oleh majikan, tapi apabila membuat laporan polis, seolah-olah polis tidak mengambil ini satu perkara penting. Yang dipentingkan hanya penderaan fizikal. Jadi sejauh mana perkara ini termaktub dari segi undang-undang, dan apakah kerajaan bercadang untuk mengubah satu akta untuk di masa akan datang untuk memastikan pekerja asing ini dibela? Yang Amat, saya minta Yang Amat tidak membawa isu-isu yang baru. Ini isu yang baru, tetapi kes-kes rogol ini, pekerja asing ke pekerja tempatan ke siapapun, polis yang akan menangani ini. Kalau laporan dibuat kepada ke polis, dan undang-undang di negara kita akan mengambil tindakan ke atas itu. Latihan yang berhormat selayang telah bangkit isu berkenaan dengan latihan kemahiran pekerja tempatan. Dan untuk maklumat yang berhormat, kerajaan sentiasa meningkatkan usaha bagi menyediakan pekerja mahir yang diperlukan oleh industri untuk memastikan negara mempunyai tenaga kerja mahir yang mencukupi di semua kategori pekerjaan dan tahap kemahiran. Kerajaan telah mewujudkan jawatan kuasa kabinet mengenai pembangunan modal insan yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Kementerian Sumber Manusia juga telah melancarkan Plan Induk, latihan dan pembangunan kemahiran pekerjaan kebangsaan, yang bagi menyediakan satu landasan untuk mengeluarkan tenaga kerja mahir yang berkualiti dan relevan. Pelan Induk ini merangkumi teras strategik memenuhi keperluan tenaga kerja mahir oleh industri melalui perluasan penggunaan prasarana latihan dan kepakaran daripada industri serta peralihan ke sistem latihan yang berbentuk industry driven. Kementerian juga telah menubuhkan jawatan kuasa khas keperluan tenaga mahir bagi pelaburan baru yang bertujuan memenuhi keperluan tenaga kerja mahir para pelabur mengikut bilangan, bidang dan tahap kemahiran atau pendidikan. Bagi memastikan negara mempunyai pekerja yang berkemahiran dan menepati kehendak industri, Jabatan Pembangunan Kemahiran di bawah Kementerian Sumber Manusia dengan usaha sama industri telah membangunkan Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan atau NOSH sebagai penanda aras latihan di sebuah institusi latihan kemahiran. Justru lepasan daripada institusi latihan kemahiran mempunyai tahap kemahiran dan kebolehan pekerjaan yang tinggi dalam bidang-bidang masing. Kalau